Hari ini 18 Ramadan 2023. Anwar Ibrahim terus berjaya smackdown Atok dan bagi tamparan maut kepada Atok sampai sakit jantung. Sangat-sangat wow, sangat-sangat tergempar, sangat-sangat dahsyat. Anwar Ibrahim dengan cukup sinis tetap bertegas, tidak mahu surrender untuk bongkarkan kes-kes jenayah rompakan Atok dan anak-anaknya dalam Malaysia. Perang dingin antara Atok dan Anwar Ibrahim ini semakin menarik untuk ditonton dan disaksikan oleh rakyat Malaysia. Kerana hari ini Anwar Ibrahim dengan cukup berani menyatakan kepada Atok, Anwar Ibrahim tidak akan meminta maaf kerana semua pendedahan Anwar Ibrahim bukan fitnah. Sebaliknya, Anwar Ibrahim memberi kenyataan yang cukup pedas dan tajam kepada Atok. Kata Anwar Ibrahim dalam keadaan wajah berseri-seri dan senyum, Anwar Ibrahim akan memberikan semua bukti-bukti kukuh tentang jenayah Atok bersama anak-anaknya merompak sampai jadi kaya raya bilioner. Wow. Saya cukup mengkagumi keberanian dan konsisten Anwar Ibrahim dengan prinsipnya. Sekalipun Atok memberi ugutan demi ugutan, Anwar Ibrahim tidak takut dan tidak gentar untuk berpegang kepada prinsipnya bahawa sememangnya Atok adalah ketua penyamun, ketua penyangak, sehingga dirinya dan anak-anaknya sangat kaya raya dalam Malaysia. Very impressive Datuk Seri Anwar Ibrahim. Atok tak dapat tidur malam kerana anda, Anwar Ibrahim yang sedang menonton video panas ini, tetap tidak mahu minta maaf kepada Atok. Dari segi moral, dari segi persepsi politik, dari segi perang saraf politik serta perang psikologi politik, Anwar Ibrahim hari ini menang awal dan menang bergaya. Sudah 1 minggu berlalu, Anwar Ibrahim terus berjaya memerangkap Atok dalam percaturan kuasa ini. Anwar Ibrahim bertegas, tidak mahu minta maaf dengan Atok, kerana yang sepatutnya perlu minta maaf adalah kamu, Atok dan anak-anak penyamun Atok yang sampai sekarang takut terkencing-kencing, tak berani saman fitnah Jufazli Syih Ahmad. Saya suka untuk menarik perhatian lebih 32 juta rakyat dan seluruh dunia. Sejak 1-2 minggu lalu, saya membongkarkan transaksi keuangan dan nombor akaun bank
serta perincian aset-aset kekayaan haram atuk bersama isterinya, bersama anak-anaknya. Ia adalah melibatkan akaun bank fixed deposit mereka bilion-bilion ringgit yang disimpan di Bank Israel Cawangan Singapura. Pendedahan dan pembongkaran itu telah ditonton oleh seluruh dunia. Dan video itu viral. Sekarang lebih tontonan 150,000 orang yang menonton. So, sangat pelik bin ajaib. Jika benar pendedahan dan pembongkaran saya tentang aset-aset kekayaan haram atuk bersama keluarganya hasil merompak dalam Malaysia itu adalah fitnah, sejak tahun 2019 sehingga tahun 2023, saya mendedahkan maklumat-maklumat sulit tentang akaun bank atuk di luar negara bersama keluarganya. Sampai sekarang atuk tak ada telur, tak ada batang untuk saman fitnah Jufazli Shah Ahmad. Kenapa? Hal ini kerana adalah benar, sangat benar, sahih, sangat sahih. Semua fakta, bukti, alibi, money trail dan transaksi keuangan, duit rompakan haram, black money yang disimpan oleh atuk dan keluarganya di luar negara. So, saya kira adalah cukup bijak, cukup genius, cukup licik kenyataan Anwar Ibrahim hari ini yang berjaya smackdown atuk sampai kena serangan sakit jantung. Anwar Ibrahim tidak mahu melutut depan atuk. Anwar Ibrahim tidak mahu minta maaf depan atuk. Kerana Anwar Ibrahim adalah saksi hidup yang menonton dan menyaksikan modus operandi atuk dan anak-anaknya merompak dalam Malaysia berpuluh-puluh tahun. Ramai orang tak tahu, kalau anda semua perasan, Anwar Ibrahim pernah dilantik menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerajaan Atuk pada tahun 1990-an. Dalam tempoh beberapa tahun, Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan terbaik dunia, menjadi Menteri Keuangan terbaik Asia. Anwar Ibrahim menyaksikan semua kerja-kerja kotor atuk dan anak-anak billionaire atuk mencuri, merompak tanpa rasa malu duit simpanan rakyat dan duit simpanan negara di Putrajaya. Maka Anwar Ibrahim bukan sahaja menyimpan dokumen-dokumen sulit sebagai Menteri Keuangan hari ini, malah Anwar Ibrahim adalah saksi hidup depan matanya atuk dan anak-anak atuk merompak pakcik makcik Oto Arum. So, saya kira adalah sia-sia atuk nak ugut Anwar Ibrahim dengan saman fitnah. Hanya kerana atuk nak cover malu, dia kantoi merompak dan memperkayakan anak-anaknya dalam Malaysia yang disaksikan oleh Anwar Ibrahim, maka atuk nak main political stunt bagi menyelamatkan maruah dan harga diri keluarganya yang dicop oleh rakyat sebagai keluarga Dajjal perompak laknatullah. It's too late. Sudah terlambat untuk atuk perangkap Anwar Ibrahim, untuk atuk bermain wayang politik
cover malu sendiri yang mana Atuk memang kantoi merompak ratusan bilion ringgit sepanjang Atuk jadi Perdana Menteri depan Anwar Ibrahim. So saya kira ini adalah senjata makan tuan, perangkap makan tuan. Dan akhirnya Anwar Ibrahim balas perangkap Atuk ini dengan cara yang cukup profesional, yang cukup gentleman, yang cukup rahmah. Sangat-sangat hebat. Sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, kita tidak pernah nampak Atuk mukanya sangat-sangat takut melihat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10. Atuk kalah awal dalam perang persepsi politik ini. Kerana sudah 7 minggu Atuk paksa Anwar Ibrahim untuk minta maaf. Anwar Ibrahim tak takut disaman fitnah. Atuk Anwar Ibrahim tu, saya ulang ya, saksi hidup yang depan 2 biji mata dia Atuk kantoi merompak bersama anak-anak Atuk sewaktu Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan. Sebab itu Atuk meroyan jadi orang gila macam kerasukan iblis, kerasukan setan, kerasukan dajjal di bulan Ramadan. Menggelabah ketakutan, kelengkabut, huru-hara percaturan kuasa Atuk. Atuk terkejut Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia dan Atuk kempunan menggigit jari, hancur, kalah dan pupus PRU15. Maka untuk cover malu kehancuran legasi politik Atuk, dia main wayang politik ugut-ugut Anwar, saman fitnah. Kita tidak terkejut dengan wayang politik saman fitnah ini. Kerana akhirnya Atuk sedang menggali lubang kubur sendiri sedalam-dalamnya dalam institusi kehakiman negara. Atuk tak sedar dia sedang diperangkap oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tegaskan, saya tak nak bergaduh, tak nak berperang dengan Atuk. Tapi kalau Atuk nak minta bukti, saya boleh bagi bukti macam mana Atuk dan anak-anaknya merompak dan memperkayakan diri mereka dalam Malaysia. Lihat, it's very, very interesting, very convincing, sangat-sangat menakjubkan. Anwar Ibrahim terus membantai Atuk secara halus dalam percaturan kuasa ini. Dan Anwar Ibrahim menang dan terus menang. Sebab itu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Atuk tak tenang hidupnya. Atuk tak dapat tidur malam dengan nyenyak. Makan pun tak ada selera. Atuk mandi pun tak basah. So, tolong bersedia Atuk untuk check in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. 32 juta rakyat sudah bersedia untuk hantar Atuk ke dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Sebab bukti-bukti kes jenayah rompakan Atuk ini tak dapat disembunyikan lagi. Walaupun Atuk nak belagak jadi Tuhan, belagak jadi orang paling kaya dalam Malaysia, belagak kebal, saya ingin terus terang kepada Atuk,
kekebalan undang-undang Atok ini sudah tamat. Dan kekebalan undang-undang Atok ini sedang menghancurkan Atok dan 7 keturunannya. Kerana akhirnya suara-suara sumbang tetap kedengaran. Atok adalah ketua dajal perompak dalam Malaysia. Merompak ratusan bilion ringgit sehingga menjadi triliuner. Berdasarkan secret information, Atok bersama Tun Coklat, anak-anak Atok menyimpan duit rompakan haram dalam Nostro account. Saya ulang ya. Berdasarkan intelligent information yang saya terima, Atok dan anak-anak penyamunnya, proksi-proksi politiknya seperti Tun Coklat, menggunakan Nostro account bank di seluruh dunia untuk menyembunyikan duit-duit rompakan haram, trilion-trilion ringgit di seluruh bank dunia. Dan ini rakyat Malaysia tak tahu. Kalau Nostro account bank ini saya bongkarkan, saya dedahkan, silap-silap esok lusa, Atok mati sia-sia dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Betul kan Atok? Sebab tu Atok tak berani saman fitnah Jufazli Syamat. Semua maklumat transaksi keuangan dan akaun bank, dana haram, duit rompakan Atok bersama konco-konconya ada di tangan Jufazli Syamat dan Anwar Ibrahim. Bertitik tolak daripada perkara ini. Atok perlu bersedia kalah dalam mahkamah. Atok perlu bersedia untuk kemas barang, ditangkap, disumbat dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Anwar Ibrahim tidak takut untuk mendedahkan semua fail-fail sulit kes jenayah rompakan Atok dan anak-anaknya yang selama ini disembunyikan di bawah karpet Putrajaya. Itulah overconfident merompak hari-hari untuk memperkayakan diri, memperkayakan anak-anak. Atok ingat semua orang takut dengan Atok. Atok ingat rakyat Malaysia ni tak berani bersuara. Atok, saya masih ingat pada tahun 2016, apabila saya kritik Atok, Atok hantar orang meminta saya untuk berhenti mengkritik Atok dalam Facebook. Kemudian pada tahun 2017-2018, Atok hantar orang tengah lagi merayu, Jufazli jangan kritik saya. Seterusnya tahun 2019, Atok culik saya secara politik pada tahun 2019. Buat kali ketiga Atok merayu lagi, Jufazli jangan serang saya dengan anak-anak murid saya. Nasib baik Allah selamatkan saya dalam penculikan politik itu. Tahun 2020 sehingga tahun 2022, Atok hantar orang lagi buat kali keempat, Jufazli jangan serang saya. So sekarang tahun 2023, Atok sedang bermain api dan mahu main tarik tali dengan Jufazli Syamat sampai Atok tak berani heret saya ke dalam mahkamah
sampai Atok pernah kalah dalam mahkamah lawan Jufazli Shah Ahmad dan keluarganya sewaktu Atok menangkap saya secara politik bersama seorang ahli keluarga saya. Kini tali yang ditarik oleh Atok memenggal kepala Atok sampai Atok hancur dan kalah PRU15, gagal menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. So Atok, kelemahan Atok adalah Jufazli Shah Ahmad. It's very simple. Semua rahsia percaturan real politik ini, rahsia Atok merompak, kelemahan Atok dalam percaturan kuasa ini, Jufazli Shah Ahmad tahu. Saya tidak takut untuk masuk penjara Atok. Tetapi Atok dan 7 keturunan Atok yang merompak dalam Malaysia takut disumbat dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh oleh Anwar Ibrahim. Saya tak takut ditangkap atau dibunuh dalam Malaysia ini. Sebaliknya, Atok yang takut ditangkap dan takut mati. Selepas jadi gila merompak sampai licin duit rakyat Malaysia, duit negara di Putrajaya. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, atas nama Suara Sakti Keramat Rakyat, saya ingin mengisytiharkan kepada pencatur-pencatur kuasa dalam Malaysia dan pencatur-pencatur kuasa seluruh dunia. Legasi politik Atok sudah hancur dan pupus di tangan Jufazli Shah Ahmad kerana Atok tak berani saman fitnah Jufazli Shah Ahmad yang menyimpan 1001 bukti kes jenayah rompakan Atok bersama anak-anaknya dalam Malaysia. Saya ingin mengisytiharkan kepada seluruh dunia, legasi politik Atok sudah tidak berbisa dan sudah tidak relevan. Kerana Atok gagal memerangkap Anwar Ibrahim, menggunakan konspirasi fitnah liwat, Atok gagal untuk menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Atok dapat tamparan maut daripada Anwar Ibrahim yang tidak mahu minta maaf kepada Atok yang kantoi merompak bersama anak-anaknya sampai jadi kaya raya bilion A dalam Malaysia. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Syahadatul haq adalah tetap syahadatul haq. Dan semua ini sedang menggoncang percaturan kuasa dunia. Suka ataupun tidak, Atok sudah kalah dan hancur di tangan Anwar Ibrahim pada PRU15 dan segala wayang political stunt. Atok nak saman fitnah Anwar Ibrahim akhirnya memakan diri Atok kerana Anwar Ibrahim tidak mahu melutut depan kaki Maha Fir'aun, Maha Penyamun Dajjal laknatullah bernama Atok itu secara rasmi hari ini. Saya tabik spring Datuk Seri Anwar Ibrahim yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 Malaysia, yang tidak mahu mengaku kalah, yang tidak mahu minta maaf. Kerana memang benar, Atok dan anak-anak bilion A-nya adalah ketua Dajjal penyamun laknatullah yang sangat-sangat kebal di dunia ini. Bermaharajalela, mengasi bodoh orang Melayu, mengencing kepala orang Melayu, dan rompak semua projek-projek orang Melayu untuk kekayaan Atok bersama 7 keturunannya dalam Malaysia. Atok, apa guna jadi kaya raya hasil merompak? Kalau akhirnya rakyat melaknat dan semakin benci kepada Atok dan 7 keturunan Atok. Apa guna jadi kaya raya
hasil merompak duit orang Melayu dan harta negara Malaysia. Jika akhirnya atuk dan keturunan atuk mati sia-sia dalam penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Atuk dan anak-anak penyamun bilion atuk yang masuk perangkap Anwar Ibrahim di Putrajaya. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Atuk dan keluarga Dajjal penyamun atuk yang takut saman fitnah Jufazli Syekh Ahmad sehingga hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa. Atuk Ketua Dajjal Malaysia tidak ada kuasa pakcik-makcik Otok Arum. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, penjara neraka Jahannam. Allah kirim salam rindu atuk. Game is over. Terima kasih.